Bab keempat, orang yang melimpahkan air di atas kepalanya 3 kali. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Jubair bin Mut'im, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adapun aku, maka aku melimpahkan air di atas kepalaku 3 kali, sambil baginda mengisyaratkan dengan kedua-dua belah tangannya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Muhammad bin Ali, daripada Jabir bin Abdullah, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencurahkan air di atas kepalanya 3 kali. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah, beliau menceritakan daripada Abu Ja'far meriwayatkan kepada saya, kata perawi di bawahnya, katanya Jabir bin Abdullah menceritakan kepadaku, anak pakcik kamu, maksud beliau ialah Al-Hasan bin Muhammad bin Al-Hanafiyah, datang kepadaku. Dia bertanya, bagaimanakah cara mandi junub? Aku menjelaskan. Nabi SAW mengambil 3 cedokan air dengan kedua tapak tangannya dan melimpahkannya di atas kepalanya, yakni terlebih dahulu. Kemudian barulah beliau melimpahkan air, yakni meratakannya ke seluruh tubuhnya. Al-Hasan berkata kepadaku, aku berbulu lebat. Maka aku berkata, Nabi SAW lebih lebat lagi bulunya daripadamu. Bab kelima, bab mandi sekali sahaja. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, katanya Maimunah menceritakan, saya meletakkan air untuk Nabi SAW mandi. Beliau membasuh tangan 2 atau 3 kali, kemudian menuangkan air di atas tangan kirinya, lalu membasuh bahagian kemaluannya. Setelah itu beliau menyapu tangannya di tanah. Kemudian beliau berkumur-kumur mengisap air ke hidung dan membasuh muka serta kedua tangannya. Selepas melakukan semua itu, barulah beliau melimpahkan air ke seluruh tubuhnya. Akhir sekali beliau beralih dari tempatnya, yakni tempat mandi, lalu membasuh kedua kakinya, yakni sebagai menyempurnakan wudu. Bab orang yang memulakan dengan al-hilab atau wangi-wangian ketika hendak mandi. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Aisyah, katanya Nabi SAW apabila hendak mandi junub akan meminta sesuatu seperti hilab. Mula-mula sekali baginda mencedok air dengan tapak tangannya, lalu mencurahkannya di bahagian kanan kepalanya, kemudian di bahagian kiri. Selepas itu barulah baginda SAW menuangkan air dengan kedua tapak tangannya di bahagian tengah kepalanya. Kita tengok semula. Ini masih lagi cerita pasal mandi dan cara mandi. Sebelum pada ni, tentang kadar air yang digunakan buat mandi itu, kadar air sebanyak mana. Masih lagi ikut mana-mana pun tentang mandi. Ini dalam bab yang keempat. Ramai-ramai kosong lagi depan. Ni kosong depan banyak lagi ni. Sila ke depan ni. Ada 4-6 lagi. Sila. Bab keempat, iaitu orang yang melimpahkan air di atas kepalanya 3 kali. Yang ni cuah air di atas kepala 3 kali. Cuah air di atas kepala 3 kali. Ni ambil cedok lagu. Lagu ni cuah. Itu 3 kali. Nabi SAW buat sebelah kanan cedok, sebelah kiri cedok, atas tengah kepala. Di situ ada nota, sebab kita cuba tengok maksud Imam Bukhari itu yang sangat penting. Dengan mengadakan bab-bab dia ni, dia bukan
apa ni, saja-sajalah buat bab tu. Dia nak ceritakan fiqhnya ataupun mazhabnya. Apa ni, nota 169 tu, cuba kita tengok bawah. Melalui bab ini Imam Bukhari mahu mengisyaratkan kepada khilaf yang berlaku di kalangan para ulama tentang menggosok tubuh ketika mandi janabah. Seperti mana mereka juga berselisih pendapat tentang menggosok anggota wudu ketika berwudu. Ada khilaf. Menurut Imam Malik, menggosok tubuh ketika mandi junub dan menggosok anggota wudu ketika berwudu adalah wajib. Sedangkan mengikut kebanyakan ulama, ia hanya sunat, bukan wajib. Dalam masalah ini mazhab Imam Bukhari sama seperti mazhab jumhur ulama yang mengatakan tidak wajib. Beliau berdalil dengan perkataan ufidu. Perkataan ufidu, yakni aku melimpahkan, yang terdapat di dalam hadis bab ini, atau perkataan-perkataan lain, mencurahkan, meratakan. Yang tidak mengandungi arti gosok, malah ia semata-mata menunjukkan arti mencurah, menuangkan, melimpahkan air ke seluruh badan, tidak lebih dari itu. Itu maksudnya. Iaitu curah air. Ni hak 3 kali. Hak sekali curah air seluruh tubuh. Ada juga dilakukan oleh Nabi SAW. Dan di situ tidak ada perkataan yang menunjukkan makna gosok tu. Gosok, gonyoh, tak ada. Tapi kalau buat gitu lebih molek, dia pun terima juga. Cuma hak wajib. Adakah sudah tertunai kewajiban mandi janabah itu? Begitu juga wudu, ketika berwudu, dengan kita memperlalukan, mengalirkan air di atas anggota itu, sudah memadai mengikut jumhur ulama dan Imam Bukhari sendiri. Dia nak isyarat kepada khilaf, iaitu Imam Malik kata tak boleh. Kena gosok, kena gonyoh. Ambil air semaya pun lagu tu juga. Yakni anggota yang perlu dibasuh itulah. Kalau wuduknya hak sapu tu tak kira tu. Hak dibasuh, kita kata macam kaki. Kaki tu kena gonyoh, kena gosok. Kalau tak gosok tak boleh. Siapa tak sah air semaya dia, mandi junub dia tak sah nak mengikut Imam Malik. Yakni kalau kita jaga tu lebih baik. Semua kata lagu tu, semua kata lebih molek. Kalau kita jaga tu lebih sempurna. Mandi kita, wuduk kita lebih sempurna. Tapi di sini nak cerita hak wajib, iaitu tidak ada gosok. Kita curahkan air, memperlalukan air ke tubuh kita, sudah memadai. Begitu juga kalau kita menyelam dalam kolam ke, ataupun dalam sungai ke, dalam laut ke, menyelam, menyelam, tak ada gosok-gosok, tak ada gonyo-gonyo. Lepas tu naik, sudah jadi dah tu mandi janabah. Yang pentingnya rata. Bila kita sudah pastikan rata, sudah habis, selesai. Air semaya pun gitu juga. Kalau menyelam dalam sungai, bangun tu, selesai dah tu. Walaupun kita tidak gonyong, tidak gosok. Itu Imam Bukhari nak ceritanya sini. 3 kali mengisyaratkan kepada yang lebih baik, yang lebih baik, yang lebih sempurna. Sama seperti wuduk juga. Imam Bukhari nak cerita di sini dalam bab wuduk dulu lagu tu dah. Ada hak 3 kali basuh. Dalam bab mandi ni pun lagu tu juga. Hak 3 kali ni hak sunat, bukan hak wajib. Bukan hak wajib, hak sunat. Hak wajibnya sekali saja. Seperti kita sudah jelaskan sebelum pada ni kan, hak dikatakan air mustakmal. Hak mana? Hak mula-mula tu. Hak basuh mula-mula tu. Kalau ambil air semaya, basuh lengan, hak mula-mula. Hak tu hak wajib. Hak tu air mustakmal ya, dalam istilah fiqh. Hak tu kita tidak boleh guna pulaknya untuk buat ambil air semaya untuk mengangkat hadas.